ambillah keris yang ada besi yang sama-sama lahir dengan aku, guna keris itu, tikam aku barulah boleh jadi. Oh, bumi ambil keris itu, tikam Mansuri, keluarlah darah putih. Bukan tak apa-apa. Pokoknya Mansuri ini kena penyakit leukemia. Jadi benda-benda macam ni kita nak kendalikan dengan anak-anak kita. Pastikan maklumat yang betul. Al-ilmu sahih, ilmu yang betul itu. Apalagi nak didik anak, budak-budak itulah kadang-kadang sikit kita sebut, banyak dengar. Orang tua ni banyak sebut, lupa terus. Itu masalah. Masuk kata semua ni ada macam mana? Balik turun kata terangkap apa sikit dah lupa ni. Apa yang Ustaz sebut tadi? Dah. Lupa. Memang Melayu dah lupa dah. Ini fenomena. Jadi pastikan maklumat yang kita nak nak bimbing kepada anak-anak kita itu, terutamanya perkara-perkara yang melibatkan ibadat, fakta ini daripada sumber yang betul. Sebab itulah alimu ataupun adimu, didik anak kamu ala salah sahasal dalam 3 titik. Pertamanya Al-Quran, didik dengan Al-Quran, didik dengan salat, dan didik dengan hubbi Rasulullah, saya kasih dengan Nabi SAW. Ini kalau Nabi pun tak kenal, duk kenal Doraemon je, kan? Duk kenal Bobo Boy je, apa? Bobo Boy lah jawab dia. Akhirnya musim pergi sekolah sekarang, orang tengok kartunnya, cila-cila mata kartun. Akhirnya pejam mata dalam keadaan kartun. Akhirnya jadilah anak kartun. Jadi kita ibu bapa kena tahu benda macam tu. Bukan kata tak boleh, tapi berpada-pada. Kalau benda-benda yang boleh memberi kesedaran yang baik, info yang betul. Itu yang pertama. Yang perlu kita balik. Kenapa berlakunya suasana yang berlaku? Yang kedua, kegagalan kita membentuk situasi yang baik. Anak-anak dia kata Allah rimah lah duduk kat rumah. Tengok tu, kenapa? Tahu sajalah adik-adik ramai. Rumah, saya tak tahu rumah tu. Rumah saya tak tahu. Pagi tadi saya ada kuliah subuh di tempat, ada kawan kembali daripada Kuantan. Masya Allah. Misi bantuan dengan banjir. Dia kata saya pergi ke satu rumah, ada 3 keluarga kat dalam. 3 keluarga. Anak cucu ada 17. Macam mana ada rumah tu kan? Sama besar dengan rumah dekat Putrajaya kan? Oh, tahu saja lah. Anaknya, cucunya, 3 keluarga dekat dalam. Jadi bagaimana nak lain suasana yang selesa? Sebab itulah rumah perlu ya. Kalau tidak betul maka kena hasil aja. Carilah politik bagaimana. Jadi anak-anak bila dia rimah dulu kat rumah, bising ini, tapi dia cari tempat lain. Kalau tunggu daripada rumah, pergi ke surau, adinian, selesai. Tapi kau pergi ke lain masalahnya. Pergi ke cyber cafe. Ya. Cyber cafe itu ibu-ibu ada pergi nak mencari di sana. Ya. Dulu masa kita pergi itu nak pergi jaring, kena pergi Lombok, kena pergi Paya. Sekarang dia pergi cyber cafe dan mencari macam-macam kat situ, tuan-tuan. Ini pun satu fenomena. Memang teknologi moden ini tak boleh nak kontrol satu dunia. Anak-anak kita didedahkan dengan maklumat yang cepat. Benda yang berlaku 3 minit lepas di Bollywood ataupun di Hollywood, 3 minit kemudian sampai ke Greenwood. Maklumat dunia tak tersampaikan. Masya Allah. Channel pula Masya Allah. Kalau dia scroll tuan-tuan ada berpuluh channel. Wahai sahabat-sahabatku yang menjadi pelanggan Isro, TV tuan tak ada berapa channel. Berapa kena bayar sebulan? Berapa? Kita tengok RTN tu. Saya tak percaya lah.
Bayar escrow, Masya Allah, bukan main boleh bagi hebat. Tak lambat bayar untuk, tapi berapa banyak pula bayar ke semua. Ini masalah. Semua nak masuk tabung, Masya Allah, mengerukur kan? Last kali cari duit RM1. Yang mana baru, yang mana buruk. Ada RM2. Yang baru, yang buruk. Yang mana masuk tabung? Yang buruk masuk tabung, yang baru masuk poket. Sama-sama RM1. Apa masalah? Saya dengar akan menyebutkan ceramah seorang pendakwah terkenal di Arab Saudi, Syekh Muhammad Al-Uraifi. Dia kata apa? Ada satu bank, cawangannya ada di dunia dan ada di akhirat. Sampai mana pula dia cawangan? Ada satu bank, ada cawangan di dunia dan ada di akhirat. Boleh masuk akaun sekarang, boleh terima besok di akhirat. Jadi tuan akan buka akaun bank. Apa nama bank tu? Bank As-Sadaqah, sedekah. Itulah bank dia. Masuk RM10 dalam tabung, balasan besok di akhirat boleh keluar balik. Bantu kita masa tu. Akhirnya dia bantulah. Dia tunjuk bagaimana idea untuk menjadikan kita suka bersedekah. Dan ini juga berjalan kadang-kadang. Saya kalau dalam perjalanan mana-mana singgah, sampai Johor ke sampai apa, sekurang-kurangnya bagi sikit duit, nak tolong masuk dalam tabung surat. Suruh anak kita tolong masukkan. Bukan kita tak boleh pupuk, sekurang-kurangnya nak ajarnya. Dia kata kenapa pupuk? Padahal nak bagi orang mesti dia nak bayar literate, nak bagi macam-macam. Biasa. Banyak dia kata, ada senarai macam-macam. Benda yang kita boleh buat, nak didik tradisi sedekah. Apa dia? Pertama dia kata belilah beberapa set kursi. Lepas tu bawa ke sofa atas kursi. Letak di ujung mana-mana. Sebab ramai sekali Jumaat sembahyang atas kursi tu kan. Kenapa? Akhirnya yang masalah ni, dia kata apa punya lah AJK. Dia kata nak beli kursi pun tak ada duit. Tak tengok. Duk marah ke AJK. Kenapa orang lain tak beli? Letak di situ. Allah Akbar ada kursi. Siapa-siapa yang semayang dulu ada kursi kita tu, berpahala lah kita, Masya Allah. Selama mana ada kursi. Tak boleh kan? Takkan satu unit kursi sampai 15,000 tak apa. Kenapa lagi? Satu lagi tradisi kata dia, di beranda rumah kita tu letak sedikit air dan sedikit makanan. Untuk siapa? Untuk burung-burung yang tinggal, yang singgah. Dia lalu, ni rumah Ibrahim ni, bangun dia. Ada air, ada makanan. Makan. Burung tu dah tahu dah, burung tu payah nak makan tuan. Mana kita payah cari makan gambar tuan. InsyaAllah yang senang je. Oh, naik saja. Tapi istimewanya Malaysia kita ni nak balik dengan negara-negara lain. Apa pun naik, ujungnya alasannya tidak mampu. Tak ada dalam dunia lain. Semuanya tidak memperbaikkan. Semuanya tidak memperbaikkan. Saya tak tahu tu. Tuan-tuan faham tak? You fikir sini.